أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى إمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي، وإلى شيخ عبد الصمد البلباني، وإلى شيخ أحمد فحمي بن زمزم، وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل
كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu al-i'tikaf fi hadha al-masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, ayahanda bunda adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan kesempatan pada malam yang mulia ini bagi meneruskan kuliah kita ataupun pengajian kitab kita, yang mana pada malam ininya insya-Allah Al-Faqih akan memulakan bacaan kitab yang baru. Insya-Allah kita akan tengok kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullah ta'ala, yang telah ditahqiqkan oleh Syekh Abu Ali Al-Banjari, Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah ta'ala. Jadi Alhamdulillah kita juga telah diberikan pertolongan dan juga inayah daripada Allah untuk menyelesaikan pembacaan kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandini. Syekh Abdul Qadir Al-Mandini. Jadi insya-Allah bagi mengambil keberkatan juga daripada silsilah ulama sesepuh kita yang merupakan salah satu daripada tonggak utama ulama-ulama Jawi kita di Nusantara, rumpun Nusantara kita ni. Di antaranya iaitulah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, seorang mujahidin, seorang mujahid, seorang ulama, bukan setakat alim dalam satu bahasa, dalam satu ilmu, bahkan dia juga orang yang memperjuangkan tanah air, mempertahankan tanah air. Bahkan beliau juga telah pun syahid di jalan Allah ketika mana menentang penjajah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi sebelum daripada kita memulakan pengajian kitab kita ni, sedikit pengenalan berkenaan dengan kitab kita ni lah. Jadi kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, maksudnya petunjuk jalan hidayah bagi orang-orang yang salik. Jadi salik ni adalah satu istilah yang khusus kita berikan kepada mereka yang berada ataupun mereka yang bersimpuh di bawah
didikan guru yang mursyid lagi murabbi, tu dipanggil salik. Jamak dia dipanggil salikin. Maka kita semua ni secara umumnya juga dipanggil sebagai salik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang satu langkah kaki dia berjalan untuk menempuhi ilmu, maka akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala satu jalan, satu langkah untuk dia menuju kepada syurga. Nah, jadi perkataan salik itu sendiri diambil daripada hadis yang kita bacakan sebentar tadi, man salaka tariqan. Nah, jadi salikin jamak bagi salik, kalau lebih khususnya merujuk kepada mereka yang melalui perjalanan awradut tariqah, perjalanan tariqah kesufian untuk mencapai redha Allah, untuk melepasi aqabah, tingkatan-tingkatan untuk dia masuk dekat dengan Tuhan, melalui bimbingan ataupun petunjuk didikan secara khusus oleh guru yang mursyid. Guru yang mursyid maknanya guru yang usul ilallah, guru yang telah sampai kepada Allah. Jadi di sana ada syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama sebagai ataupun kelayakan bagi mereka yang bergelar sebagai mursyid. Jadi tidak sembarangnya orang yang boleh kita panggil dia sebagai mursyid. Sebab mursyid ni satu tingkatan, satu kedudukan, satu pangkat kita kata bagi satu orang syekh yang mana dia dah menempuhi jalanan riyadah mujahadah oleh guru dia juga. Maknanya dia ni pernah melalui proses tarbiyah, dia pernah ditarbiyah oleh guru dia, dan gurunya juga pernah ditarbiyah, pernah pernah melalui suluk dan sebagainya oleh guru-guru sebelumnya, sehinggalah silsilah kerohanian ini ataupun kita panggil sanak kerohanian ini bersambung kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama kita ni dia tidak orang panggil apa, tidak hanya semata-mata kita mempelajari ilmu tu melalui teks sahaja. Tapi kefahaman juga ada yang melalui riwayah, ada yang melalui dirayah, dan ada yang melalui sanad kerohanian. Sanad kerohanian ini, jadi sanad kerohanian ini telah pun berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma istilah namanya itu belum wujud lagi, belum dipernamakan lagi. Jadi tariqah ni zaman Rasulullah tidak ada nama yang khusus lah, seperti mana mazhab kita kata. Mazhab pun lahir kemudian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Dia tidak ada satu-satu mazhab yang khusus seperti mana kita kenal pada hari ini. Adanya mazhab Syafi'i yang dinisbahkan kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Adanya mazhab Imam Abu Hanifah yang dinisbahkan kepada Al-Imam Nu'man bin Sabit. Ada mazhab Imam Malik yang dinisbahkan, ada mazhab mazhab Maliki yang dinisbahkan kepada Imam Malik bin Anas, dan adanya imam ataupun adanya mazhab Hanbali ataupun Hanabilah yang dinisbahkan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi itu dalam segi ilmu fiqhnya, ilmu syariatnya. Setiap pengamalan kita dalam syariat ni kita mesti bertahu, mesti mengikuti ijtihad yang telah disusun, yang telah dibuat oleh para ulama fuqaha, dipanggil mazhab dalam ilmu fiqh. Maka dalam ilmu kerohanian juga, ilmu penyucian rohani, ilmu pembersihan hati, tazkiyatun nafs, apa sahaja kita kata,
Mereka juga melalui madrasah yang sama, yang ada nama-namanya. Tidak ada ilmu tasawuf itu melainkan mesti melalui perjalanan tariqah. Sebab ilmu tasawuf ni kita bukan mengaji secara teori, tapi mesti melalui amali, melalui praktikal. Kalau belajar ilmu tasawuf secara teori semata-mata, dia akan membawa kepada khayalan, dakwaan dan sebagainya. Tetapi untuk membebaskan ataupun untuk membersihkan perjalanan hati kita ni, sebab ia dibersihkan, seperti mana kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan takhalli dan juga tahalli, pembersihan hati daripada sifat-sifat mazmumah, kemudian perhiasan dengan sifat-sifat mahmudah, maka barulah terbitnya tajalli, pembukaan futuh daripada Tuhan. Maka tak dapat tidak, dia mesti melalui madrasah tariqah, madrasah awradut tariqah, wirid-wirid tariqah yang dibimbing oleh para mursyid dan juga para murabbi, yang mana mereka ini juga bersambung silsilah sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana para sahabat menerima tarbiyah rohani dengan Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tarbiyah rohani daripada Allah Taala sendiri. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Nabi. Sesungguhnya aku telah dididik oleh Tuhanku, telah diasuh, telah ditakdibkan. Adabani Rabbi oleh Tuhanku fa ahsana ta'dibi, maka jadilah aku ini sebaik-baik orang yang beradab, orang yang mempunyai akhlak yang tinggi. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kitab Hidayatus Salikin ini merupakan karangan Syekh Abdul Samad Al-Balimbani, yang mana beliau ini telah pun hidup ataupun telah pun wafat sekitar 1246 Hijriah. Dalam tahun Masihinya 1830 Masihi. Jadi kita hari ini tahun 2023, sudah berapa abad dah masa yang berlalu. Tetapi pada zaman hari ini juga pengajian kitab yang kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Balimbani ini masih lagi diteruskan di madrasah, di pondok-pondok, hatta di masjid-masjid lah, menunjukkan keberkatan ulama itu di dalam penulisan ilmunya, dalam penulisan kitabnya. Jadi kitab Hidayatus Salikin, hidayah bagi orang yang salik ataupun petunjuk bagi orang yang salikin fi suluki maslakil muttaqin, yang mana orang yang salik ini takut kepada Allah Ta'ala, merupakan syarahan daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali juga, iaitu kitab Bidayatul Hidayah. Tapi dialih bahasa ditulis dalam bahasa Melayu supaya memberi kefahaman kepada kita orang yang bangsa ajam ini, orang yang bukan Arab ni, untuk memahami apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Lalu kitab itu juga telah ditahqiq balik oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah taala, dalam bahasa ataupun dalam pendekatan yang lebih mudah lah, supaya laras bahasa itu tidak menjadi permasalahan di antara kita orang awam ini untuk mempelajari dan memahami kitab-kitab karangan ulama-ulama lama, kitab-kitab turas. Jadi kalau kitab Penawar Bagi Hati dulu, hak kita mengaji, hak dikarya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Madili, itu merupakan terjemahan daripada kitab Imam Al-Ghazali juga. Kitab asal dia adalah kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Itu kitab Imam Al-Ghazali. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Madili mengambil rujukan kitab Al-Imam Al-Ghazali itu dan diterjemahkan, dialih bahasa, kita kata, dibuat satu kitab yang baru yang bernama Penawar Bagi Hati, supaya memberi kemudahan kepada kita lah, kita orang awam ni ambil manfaat, boleh ambil istifadah.
Begitu juga Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, dia mengambil kitab Imamul Ghazali. Sebab mazhab tasawuf kita ni hanya dua lah hak masyhur di tanah Jawi kita ni, iaitu manhaj ataupun mazhab yang dibawa manhaj ilmu tasawuf yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini dua ulama tasawuf yang hebat. Bukan sahaja dia hebat dalam ilmu kesufian, bahkan kalau Al-Imam Al-Ghazali ini dia merupakan tokoh dalam ilmu kalam, ilmu usul fiqh dan pelbagai cabang-cabang ilmu lagi. Hatta ilmu hadis pun dia merupakan orang yang sangat alim. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali ini satu-satunya ulama, satu-satunya orang yang dijoloki ataupun yang digelarkan dia dengan hujjatul Islam, hujjah bagi sekalian orang Islam. Bahkan setengah ulama yang memuji Al-Imam Al-Ghazali mengatakan sekiranya kalau di atas muka bumi ini terbakar habis seluruh Al-Quran, mushaf Al-Quran yang ada, dan terbakar habis seluruh kitab-kitab hadis Rasulullah SAW, maka sudah berpada, sudah memadai bagi orang Islam itu untuk bertahu, untuk berpegang dengan kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali. Nah, kitab Ihya Ulumuddin khususnya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau ini dilahirkan pada tahun 450 Hijriyah, bersamaan 1058 Masihi, dan wafat pada tahun 505 Hijriyah bersamaan dengan 1111 Masihi. Maka nama dia adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, dan gelaran dia kunyahnya Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Jadi Imam Ghazali ini bukan nama dia Ghazali, tapi Ghazali itu adalah nama tempat dia dilahirkan, iaitulah Kampung Ghazalah di kawasan Tus, sebuah daerah yang ada di utara Iran. Jadi Ghazali itu nama bagi tempat kelahiran dia, Ghazalah, dipanggil dia sebagai Ghazali. Sama macam Imam Asy-Syafi'i juga. Syafi'i itu bukan nama dia Muhammad bin Idris. Syafi'i itu nama toknya dia, lalu dinisbahkan dia dengan Syafi'i sebagai cucu dia, cicit dia. Cicit dia pun membawa gelar Syafi'i juga. Maka Al-Imam Al-Ghazali itu adalah nama tempat yang dilahirkan, nama tempat dia lahir, dan Ghazali itu dinisbahkan kepada Al-Imam Muhammad bin Muhammad, iaitulah Imam Ghazali. Jadi beliau ini dilahirkan dalam keluarga yang miskin tetapi kuat beragama. Oleh kerana orang tuanya meninggal dunia ketika Al-Imam Al-Ghazali masih kecil, maka beliau terpaksa menghadapi bermacam-macam kesusahan dan cubaan. Namun kesusahan dan getir pahit yang beliau alami dalam usaha mencari ilmu di waktu kecil ini sangat banyak memberikan pengalaman kepada kehidupan beliau di masa tua. Jadi setiap ulama-ulama yang hebat ni, bahkan orang-orang yang hebat, khususnya kita kata Nabi kita lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh dikatakan diuji oleh Allah dengan cubaan yang dahsyat, cubaan yang berat. Sejak daripada kecil sehinggalah mereka tu dewasa, menjadi orang yang ulum, orang yang hebat, orang yang terkenal, orang yang masyhur. Sebab ujian yang hebat itulah yang menyebabkan dia menjadi orang yang hebat. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita tahu daripada kecil Nabi ini dilahirkan dalam keadaan seorang anak yatim yang kehilangan ayah. Tidak beberapa lama pula ibu dia pula meninggal, dijaga oleh datuk dia. Kemudian datuk dia meninggal, dijaga oleh pak saudara dia. Hidup menjalani kehidupan di waktu kecil yang sungguh susah, mengembala kambing, berdikari dan sebagainya.
Jadi setiap ujian yang dilalui oleh Nabi itu menyebabkan jiwa Nabi ini menjadi kuat, menjadi hebat, sehingga Rasulullah juga menjadi manusia yang hebat. Begitu juga sejarah-sejarah yang dilalui oleh para ulama-ulama kita. Nah, pada mulanya Al-Imam Al-Ghazali belajar di kampungnya dengan salah seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Al-Radazakani rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya ke Khurasan dan berguru kepada Syekh Abu Nasir Al-Ismaili rahimahullah. Selepas itu beliau melanjutkan pelajaran ke Naisabur dan memberi tumpuan mengambil pelajaran daripada Imamul Haramain Al-Juwaini. Imamul Haramain Al-Juwaini, salah seorang daripada guru Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Oleh kerana kesungguhannya dan kepandaiannya, Al-Imamul Haramain menggelarkannya sebagai Bahrul Mughdiq. Bahrul Mughdiq artinya lautan luas yang tiada bertepi. Jadi kepintaran Imam Al-Ghazali ini sudah terlihat semenjak dia remaja, dia kecil. Nampak dia ni budak yang hebat, budak yang cerdik waktu dia kecil. Nah, sehingga dia membesar sebagai seorang remaja yang hebat, remaja yang cerdik, yang cerdas, yang pintar, kita kata. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali ini macam kita sebut tadi lah, menguasai pelbagai disiplin ilmu. Jadi Imam Al-Ghazali sendiri dalam mazhab akidahnya, dia berpegang dengan akidah Al-Asy'ariyah, berpegang dengan mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari. Macam tepat kita ni lah, yang tekok kita, akidah kita ni menurut mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang dikenali sebagai mazhab Asy'ariyah. Itu bab akidah. Kalau fiqhnya kita mengikut Imam Syafi'i. Manakala tasawufnya kita mengikut manhaj Al-Imam Al-Ghazali dan melalui tariqah-tariqah yang mu'tabar lah, mengikut mursyid-mursyid kita yang mempunyai kelayakan, yang mempunyai autoriti, yang mempunyai syarat-syarat yang lengkap, syarat-syarat yang kamil, yang sempurna untuk membimbing tarbiyah rohani. Jadi banyaklah tariqah-tariqah yang mu'tabarah ni. Di antaranya tariqah, kalau di tempat kita ni kan, yang ulama-ulama di Tanah Jawi kebanyakannya adalah tariqah Syatariyah, ataupun tariqah Naqsyabandiyah, ataupun tariqah Ahmadiyah, ataupun tariqah Tijaniyah, tariqah Syaziliyah. Itu nama-nama tariqah yang mu'tabarah dipanggil. Jadi tariqah-tariqah itu juga dinisbahkan kepada pengasas-pengasas dia lah, orang yang mempopularkan, orang yang membawa, yang mula-mula sekali memperkenalkan perguruan madrasah kesufian, madrasah tariqah-tariqah dia. Lalu tersebar meluas sehinggalah ke tempat kita. Bahkan kebanyakan ulama-ulama kita yang berada di tanah Jawi kita ni, di tanah Melayu kita ni, hatta kita kata Syekh Abdul Somad Talibani, Syekh Abdul Rahman Limbung, Tuk Duyung dan sebagainya lah. Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Nawawi Bantan dan sebagainya. Semua mereka ni ada guru kerohanian dan ada tariqah kesufian yang dianuti. Ada zikir-zikir khusus yang dijadikan sebagai pakaian harian mereka, sebagai latihan rohaniah mereka. Rohaniah untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati. Kalau kita mengaji dalam kitab penawar bagi hati itu, kadang kita kata kita tahu ni riak, ni ujub, ni takabur, ni sum'ah. Lepas dah qada fardu ain kita kata, tapi nak buat perasaan riak tu lagu mana? Mesti dibasuh, mesti diamalkan, ataupun kita kata mesti disucikan, dibuat sifat-sifat yang mazmumah tu melalui auradut tariqah, zikir-zikir tariqah. Jadi mari mana zikir-zikir tariqah ni? Melalui pengalaman-pengalaman
guru-guru yang mursyid ini, setelah mana dia dididik, dia dibimbing oleh gurunya, maka dia sampai, dia mampu membersihkan penyakit-penyakit yang tidak baik di hati dia. Kan? Itu dia panggil auradut tariqah. Jadi hari ni kadang-kadang orang kalau bunyi tariqah ni dia rasa allergic. Tarikat mari mana ni? Ajaran Nabi ke? Ada benda baru pula kemari. Jadi dia tak biasa dengar, kadang-kadang dia tak biasa bertepuh. Memang kita tidak nafikan ada kebanyakan jugalah ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang menyeleweng, ajaran-ajaran yang batiniah, mengatasnamakan tarikat, mengatasnamakan ilmu hakikat, ilmu rohani, bercakap pasal makrifah, cakap pasal nak kenal Tuhan, tapi dia membawa kepada kebatilan, membawa kepada kesesatan. Bahkan ilmu tasawuf yang kita kata melalui perjalanan rohaniah ini lebih bahaya, lebih besar kemudaratan dia sekiranya tidak melalui guru yang benar, guru yang betul, guru yang usul ila Allah. Sebab kalau kata guru hamba dulu, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid Gunung Kelantan, Puan Hamid Gunung orang panggil, dia kata kalau kita sesak dalam ilmu syariat, ilmu fiqh misalnya, tinggal semaya, minum arak, zina dan sebagainya, itu lebih mudah untuk kita kembali kepada Allah. Itu lebih mudah untuk kita kembali ke pangkal jalan, klik semula untuk beramal dengan amalan syariat zahir yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tetapi kalau kita tersesat dalam ilmu hakikat, dalam ilmu kebatinan, ilmu kerohanian khususnya, ada berzikir Allah, 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 Allah. Jadi berzikir itu tidak salah, tapi tertipu dengan zikir yang kita amal. Hingga berzikir nak mendapatkan karamah, tersekat kita di karamah hak kita nak tu. Jadi tok keramat dah, tok jadi wali Allah dah, ataupun jadi tok bomo dah. Orang mari berjumpa, mulut dia masing pakat rumu ramai-ramai. Jadi orang kita ni kadang-kadang banyak tertipu dengan kemasyhuran sesuatu perkara. Atas dasar gapo wallahu alam lah. Ada setengah tu mungkin sebab dia orang yang mampu merawat sakit-sakit, macam-macam penyakit lah ada ni, cimani, darah tinggi, penyakit lumpuh, penyakit saraf dan sebagainya. Umum orang mari, penuh orang di rumah dia. Jadi sehingga kadang-kadang setengah orang itu dia terlalu taksub dengan benda tu. Duduk puja. Kalau nak nak suruh siang penyakit, pergi jumpa dengan tok ayah ni lah, tok ayah tu lah misalnya ni. Tanpa kita menafikan ataupun kita menolak orang-orang yang benar, orang-orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia ladunni, ilmu-ilmu ladunni. Allah Ta'ala beri kepada dia karamah, Allah Ta'ala beri kepada dia ma'unah, Allah beri kepada dia kasyaf dan sebagainya. Kita tidak menolak perkara tersebut, dan bahkan perkara tersebut memang ada dan wujud. Cuma kadang-kadang bila ilmu tasawuf ini tidak dipelajari dengan guru yang benar, maka ramai yang tertipu di antara kaca dengan permata. Jadi banyak kesamaran. Jadi bila kita terikat, jadi tariqah itu tidak salah. Cuma yang salah adalah bila orang itu menerima satu-satu tariqah, dia jadi terikat dengan guru dia semata-mata sehingga dia ta'assub yang bersangatan, fanatik. Bila dah ta'assub dan fanatik ni, maka dia dah pandang serong kepada perguruan-perguruan yang lain. Dia sudah memandang serong
kepada orang-orang lain yang beramal dengan agama. Orang lain tak sapa ke Tuhan, dia tak sapa ke Tuhan. Orang lain bukan tariqah yang benar, dia dah tariqah. Ini bahaya. Nah, bahkan kadang-kadang apa yang kita perhatikan, macam orang yang kita kata orang yang berkhidmat dengan tutubu ahlul khidmah. Jadi ulama kata al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh wal barakah bil khidmah. Ilmu itu dengan ta'allum, dengan belajar. Mesti ada guru, mesti ada manhaj, ada kitab, ada murid, ada bi'ah dan sebagainya. Wal fiqhu bit tafaqquh. Nak faham ilmu fiqh juga mesti kena tafaqquh, belajar juga kita kata. Wal barakatu bil khidmah. Nak dapat keberkatan melalui khidmah. Nah, jadi murid kalau dia mengaji semata-mata dengan guru, dia tak ada khidmat langsung kepada guru, bahkan dia hanya sekadar nak ambil maklumat sahaja dengan guru dia tanpa ada rasa keagungan di hati dia, maknanya kehormatan, adab yang tinggi kepada guru, maka dia akan hilang keberkatan, ataupun keberkatan itu dia tak akan dapat. Nah, ataupun sedikit kita kata. Sebab ilmu agama ni dia tidak semata-mata kita belajar macam ilmu-ilmu akademik yang lain, tapi dia lebih kepada tu. Sebab manis ada ilmu, seperti mana hadis Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang bertambah ilmunya lam yazid, barang siapa yang bertambah ilmunya akan tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka ketahuilah sesungguhnya dia tidak lain, tidak bukan semakin jauh dirinya dengan Allah Ta'ala. Nah, baik. Jadi setengah daripada ahli khidmat ni, apa yang kita perhatikan? Jadi bagus kita kata khidmat dengan guru, khidmat dengan orang-orang soleh, khidmat dengan orang-orang alim, tolong bawa kereta, tolong macam-macam lah cara kita berkhidmat, cara kita berdagu dengan orang-orang alim. Sebab kadang-kadang setengah orang dia nak mengaji mungkin dah tak ada kesempatan, tak ada peluang, otak dia tupu dah, tak boleh nak faham dah apa hak guru nak ajar, ataupun dia dah ada kesibukan yang lain, maka tak ada cara lain hak dia boleh luangkan masa dia melainkan dengan khidmat kepada orang yang alim, orang yang soleh. Itu satu kebaikan kita kata. Nah, tapi malang 1000 kali malang bila dia ni dah menjadi orang yang dekat dengan tu guru, orang yang bawa tu guru, orang yang bawa ulama ke sana ke sini, dia jadi orang yang sombong, kan? Jadi seolah-olah tu guru tu dah jadi macam kawan dia, saing dia. Orang dengan tu guru ni, dengan babo ni, dengan ustaz tu, ustaz ni kecek gitu dah. Maka ketika tu luputlah yang kita kata tadi, al-barakatu bil khidmati. Berkat tu melalui dengan khidmat. Nah, ataupun dia duk khidmat dengan tok guru, dia memandai orang lain tu tak layak nak masuk dekat dengan tok guru. Hanya dia je tak boleh masuk rapat dengan tok guru. Jadi semua ni yang kita cerita daripada awal tadi, orang yang melalui perjalanan rohaniah, sama ada dia ni ambil tarekat, dia berzikir menyebabkan dia terhijab dengan Tuhan, dia sampai di satu makam bila Tuhan bagi kepada dia karamah, Tuhan bagi kepada dia satu-satu benda yang mukasyafah atau sebagainya, benda-benda yang khariqul adah, bersalahan dengan adab, bersalahan dengan orang lain, dia dikerumuni oleh ramai orang kadang-kadang. Maka ketika tu perjalanan dia nak menuju kepada Allah sudah terhenti, sudah lekat di situ. Nah, ataupun dia mengaji, dia berzikir, dia dah rasa dia dah berlepas tangan dengan segala hukum hakam, segala taklif, tak kena semaya dah. Nah, Tuhan kan maha mengetahui hati kita. Ataupun dia berzikir, dia ikut tarikat. Last sekali dia kata semua ada dalam dunia ni milik Allah Ta'ala belaka. Ayah orang, lembu orang, itik orang, kubah orang, milik Allah belaka. Jadi dia tu suka hati dia nak pergi makan, nak pergi sembelih, nak pergi curi, milik Allah belaka. Jadi itulah
di antara tipu daya di dalam perjalanan kerohanian yang menyebabkan kadang-kadang orang yang tersesat dalam perjalanan hakikat, dalam perjalanan kerohanian itu lagi susah, parah dia untuk dia kembali kepada jalan yang benar, jalan yang betul. Dia duk rasa dia betul dia duk rasa dia tu dekat dengan Tuhan dia. Nak ke mana? Nak suruh dia klik kepada amalan yang benar, amalan yang sahih, amalan yang seperti mana kita sebut tadi lah, di antara kaca dengan permata, memberi kesamaran. Duk nampak macam tu dah, rupa-rupanya tersilap jalan. Wal'iyazu billah min zalik. Minta Allah Ta'ala selamatkan kita dan tunjukkan kepada kita jalanan yang benar. Baik, sedikit lagi berkenaan dengan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Al-Imam Al-Haramain rahimahullah ta'ala meninggal dunia pada tahun 478 Hijrah. Maka Al-Imam Al-Ghazali pergi ke muaskar dan bertemu dengan wazir, yakni Menteri Nizamul Muluk. Nama dia Nizamul Muluk, yang sangat menaruh minat terhadap ilmu dan para ulama. Setelah wazir Nizamul Muluk mengetahui kebolehan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau terus sahaja melantiknya sebagai maha guru di Madrasah Nizamiyah, iaitu di Baghdad. Madrasah Nizamiyah ni madrasah yang ulung lah pada zaman dahulunya. Jadi satu-satunya yang dilantik sebagai Syekhul Madrasah, maha guru, kita kata itu, iaitulah Al-Imam Al-Ghazali. Dan usia Al-Imam Al-Ghazali ketika itu baru sahaja berumur 34 tahun. Tapi ilmu dia tu sudah memenuhi bumi, kita kata. Kehebatan dia. Ini adalah satu kedudukan yang paling tinggi dalam bidang ilmu agama dalam dunia Islam pada waktu itu, yang belum pernah disandang oleh seorang ulama yang masih muda seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau terus menjadi maha guru di madrasah ini, dan dari masa ke semasa kedudukan beliau bertambah kuat dan pengaruhnya bertambah besar, sehingga penghormatan diberikan kepada beliau melebihi daripada penghormatan yang diberikan kepada pihak istana dan penguasa. Beliau memimpin di madrasah ini lebih kurang 10 tahun. Setelah itu timbul di hati Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala satu keinginan yang sangat mendesak untuk meninggalkan kedudukan yang tinggi itu. Maka pada tahun 488 Hijrah, beliau meninggalkan Baghdad dan meninggalkan segala kekayaan, pangkat dan penghormatan untuk beliau melazimkan diri mempelajari dan menghayati ilmu tasawuf dan penyucian jiwa. Dan beliau terus beruzlah dan berhadap pada dirinya sendiri. Pada mulanya beliau pergi ke Damaskus ataupun Damsyik, negeri Syam Syriah, dan beruzlah di sana lebih kurang 2 tahun. Jadi orang panggil marhalah dalam kehidupan Al-Imam Al-Ghazali ni. Al-Imam Al-Ghazali dia pernah digelar sebagai Syekhul Madrasah ketika itu, orang yang sangat alim, orang yang dijadikan tempat sandaran hukum, rujukan dan sebagainya, sehinggalah dia sampai satu tahap dia terpaksa berlawan dengan hati dia sendiri. Mana benda-benda yang tak baik, mungkin kedudukan dia nak buat, kecintaan kepada dunia, akhirnya dia telah bersuluk, dia telah beruzlah, mengasingkan diri daripada manusia selama lebih kurang 2 tahun di Syam, di Syria. Maka ketika itulah dia mendapat futuh, mendapat pembukaan daripada Allah. Ini marhalah ilmu dia. Kemudian beliau pergi menunaikan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah dan ziarah Madinatul Munawwarah dan bandar Al-Quds, yakni Palestin. Kemudian beliau kembali ke Syria dan beruzlah di Masjid Damaskus, iaitu di Masjid Jami' Umawi. Di sana juga beliau mula mengarang kitab beliau yang masyhur, iaitulah Ihya Ulumuddin. Dan tempat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah untuk beruzlah itu sampai sekarang masyhur dengan sebutan Zawiyah Ghazaliyah. Zawiyah Ghazaliyah, iaitu di sudut belakang kanan Masjid Jami' Umawi. Masih ada sampai hari ini lah. Al-Imam Al-Ghazali pulang ke kampung asalnya Tus dan tinggal di sana lebih kurang 6 tahun. Pada tahun 499 Hijrah, beliau diminta oleh Fakhrul Muluk, anak Nizamul Muluk, supaya beliau dapat mengajar di Madrasah Nizamiyah yang ada di Nasaibu. Jadi setelah mana fatrah dia, marhalah kehidupan dia dikelik
di kampung dia, maka anak kepada Nizamul Muluk, iaitu Fakhrul Muluk ni minta supaya Imam Al-Ghazali mari mengajar semula di madrasah Nizamiyah. Maka ketika itu Imam Al-Ghazali pun tanpa orang panggil berfikir panjang ataupun tanpa melengahkan lagi, dia pun pergilah menunaikan hajat Fakhrul Muluk. Tidak beberapa lama kemudian Fakhrul Muluk ini telah dibunuh kerana berlaku peperangan, dan akhirnya Imam Al-Ghazali juga memilih untuk kembali ke tanah asal dia lah, tanah air dia semula, di Tus, di Ghazaliyah. Sehinggalah di saat beliau wafat, bagaimana Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah menceritakan daripada adik Imam Al-Ghazali, iaitu Ahmad Al-Ghazali. Jadi Ahmad Al-Ghazali ni dia tidak sealim abang dia Muhammad Al-Ghazali, tetapi Ahmad Al-Ghazali ini memiliki keilmuan rohaninya lebih tinggi daripada Imam Al-Ghazali, sehinggalah Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini menanggalkan jubah kemasyhuran dia untuk dia mengikut adik dia sendiri, Ahmad Al-Ghazali. Dia ada satu cerita lah bagaimana ketika Ahmad Al-Ghazali ini mengikut Imam Al-Ghazali sembahyang, lalu ketika di dalam sembahyang itu Ahmad Al-Ghazali mufaraqah daripada Imam Al-Ghazali. Jadi setelah daripada itu Imam Al-Ghazali tanya, wahai Ahmad, kenapa aku tengokmu mufaraqah mengikut aku sembahyang? Maka kata Ahmad Al-Ghazali, bagaimana aku nak mengikut engkau sedangkan aku melihat ada darah di badan engkau. Jadi Al-Ghazali terkejut, kata, memang waktu aku sembahyang tadi aku terfikirkan persoalan orang yang tanya kepada aku tentang hukum darah haid. Jadi waktu Al-Ghazali sembahyang itu terlintas dalam hati dia persoalan yang ditanya oleh orang kepada dia. Jadi Ahmad Al-Ghazali ini orang yang diberikan kasyaf oleh Allah buka kepada dia, dia nampak. Nah, seolah-olahnya dia nampak seperti mana zahir benda tu hanyalah diingatan ataupun di akal, di fikiran Al-Imam Al-Ghazali, tetapi Ahmad Al-Ghazali ini melihat keadaan tersebut sehinggalah dia bermufaraqah, dia berpisah daripada mengikut Imam Al-Ghazali. Setelah daripada peristiwa itulah Al-Imam Al-Ghazali ini bertanya kepada Ahmad, siapakah guru engkau, bagaimana engkau tahu? Itu permulaan orang panggil perjalanan rohaniyah kesufian Al-Imam Al-Ghazali. Jadi di saat Imam Al-Ghazali nak meninggal, nak wafat itu, bagaimana Ahmad Al-Ghazali ini menceritakan waktu Al-Imam Al-Ghazali meninggal, iaitu pada hari Isnin 14 Jamadil Akhir. Jadi sekarang pun Jamadil Akhir juga kita ni nak masuk bulan Rajab dah, tahun 505 Hijrah. Saudaraku Al-Imam Al-Ghazali berwudu dan terus salat subuh. Selepas salat beliau berkata, wahai Ahmad, bawa ke sini kain kafanku. Lalu beliau mengambil kain kafannya sambil beliau berkata, Imam Al-Ghazali maknanya meluahkan ataupun berdoa kepada Allah, aku bersedia untuk datang memenuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Setelah itu beliau menghunjurkan kakinya menghadap kiblat dan terus beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir bagi memenuhi panggilan Tuhannya dengan penuh ketenangan. Ini benda yang berlaku ataupun sedikit sebanyak berkenaan dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Ghazali ni dia duduk di satu kedudukan yang hebat dah, kemudian dia turun semula menjadi salih. Akhirnya Allah Ta'ala mengangkat dia di satu martabat yang lebih hebat dalam ilmu kerohanian dan juga ilmu kesufian itu sendiri. Kemudian insyaAllah pada masa akan datang kita akan tengok sedikit sejarah tentang Syekh Abdul Somad Al-Kalimbani, dan kita akan masuk kepada mukaddimah kitab kita, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu